Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana sekali lagi pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang kita harapkan keberkatan daripadanya, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman tentang agama kita. Hari ini saya suara agak romantik sikit. Suara tak berapa nak keluar, tapi okeylah kot, insya-Allah. Mungkin kuat kempen kot, bawah tak tahulah. Tapi tak ada kempen Saya suara kebetulan ada travel pergi mari baru ni, agak batuk sikit, tapi insya-Allah lah. Tidaklah terlalu teruk, cuma suara tu tak berapa keluar. Rasa-rasa dengan mic yang ada ni boleh dengar kot suara saya, insya-Allah. Okay. Belakang clear kan? Ke nak jelas lagi, nak kuat lagi? Nak kuatkan sikit saya. Cubaan. 1 2 cubaan. 1 2. Dah, okey. Baik. Okey dah kot. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi, dan kita akan sambung pada pertemuan kali ini dengan apa yang kita dah bincang, 10 prinsip keselamatan yang kita bahaskan sebelum ini, ashrun mujibatin najah, 10 sebab-sebab keselamatan dalam hidup. Hari itu kita bincang sampai yang ke berapa? Yang ke-6 kan? 8 ke? 6. Kita sambung pula hari ini yang ke-7 lah, insya-Allah. Dalam kesibukan kita panggil apa? Menanti keputusan pilihan raya yang belum lagi pasti. Jadi insya-Allah hari ini nampak tadi sembang tadi banyak poin lagi nak tak habis. Tapi kita hold dulu sekejap dengan kita sambung kitab kita ni. Mudah-mudahan kita dalam masa yang sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan, kestabilan dan keamanan kepada negara kita, supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman damai dan dapat beramal ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum daripada ni yang kita bincang ialah tentang jalan keselamatan, kerana sebagaimana kita sebut di awal-awal lagi tu, hidup kita ni mesti tidak pasti akan berlalu, dan kita akan sampai ke satu destinasi yang pasti. Cuma yang belum tentu ialah di manakah kesudahan kita, sama ada ke syurga yang kita harapkan ataupun ke neraka yang kita sangat-sangat berlindung dengan Allah daripadanya. Tapi yang pasti semua kita akan sampai ke alam akhirat, kerana hidup adalah satu perjalanan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi satu matlamat, iaitulah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, dan kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu status yang kita mesti sedar akan hakikatnya sepanjang waktu dalam hidup kita. Sepanjang masa kita tidak akan berubah title kita sebagai hamba kepada Allah. Kita boleh berubah title kita di sisi manusia. Hari ini mungkin kita pelajar, esok kita guru. Hari ini mungkin kita pekerja, esok kita majikan.
Hari ni mungkin kita orang biasa, esok kita dah jadi bangsawan. Hari ni kita orang yang tidak dikenali, besok kita dah jadi influencer dan seumpama dengannya. Kita boleh berubah status kita di sisi manusia, tapi yang pasti kita tidak berubah status kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apapun keadaan kita, kita tetap juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sya'a an aba, kata orang Arab, sama ada dia nak ataupun dia tak nak, dia acknowledge ataupun tidak, dia tetap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbahagialah bagi orang yang mengakuinya, yang kita dah sebut sebelum ni. Sekurang-kurangnya kita acknowledge bahawa kita ni adalah hamba kepada Allah. Beza mungkin ada orang rajin, ada orang malas, ada orang banyak, ada orang sikit. Tapi orang yang beriman adalah orang yang acknowledge bahawa dia adalah hamba kepada Allah. Orang yang kufur adalah orang yang tidak mengaku. Dia tidak mengaku dan dia tidak mengiktiraf ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah jelaskan sebelum daripada ini di awal pertemuan kita dan juga dalam pertemuan kita baca kitab ni, bahawa jalan keselamatan kita yang pertama adalah mengakui kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah kita sebut sebagai tauhid. Itu jalan keselamatan kita yang pertama. Jalan keselamatan yang kedua, kita dah bincang juga, apabila kita acknowledge Allah tu Tuhan, maka kita mengikut jalan yang diredai oleh Tuhan. Dan jalan itu ialah jalan yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi adalah jalan keselamatan yang kedua. Setelah daripada tauhid yang pertama, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan yang kedua. Cubaan. Bateri habis kah? Ada cubaan. Macam tak ada power. Hello. Ada. Kurang sikit. Dia punya kabel ya. Kabel. Hello, cubaan. Dengar. Kurang kan? Tak berapa. Suara slow pula hari ni. Tak ada mic pula kat lagi dah. Boleh ada. Tak sama. Cubaan. Halo. Suara tak dengar ni. Belakang tak dengar. Cubaan. Halo. 1 2. Halo 1 2. Halo 1 2. Cubaan. Halo 1 2. Oh, buat lagi. Okey. Okey. Alhamdulillah. Jadi jalan keselamatan kita yang kedua ialah mengikuti sunnah Nabi. Siapa yang ikut jalan Nabi, insya-Allah dia selamat. Jalan keselamatan kita yang ketiga, kita flashback sikit supaya kita refresh baliklah.
Iaitulah yang ketiga, takut kepada Allah. Khasyatullah wa taqwallah, taqwa kepada Allah, which is taqwa ni adalah rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang bukan rasa takut macam kita takut kepada hantu kan, atau takut kepada binatang, tu lain. Takut kepada Allah ni bukan takut yang makin lama makin dekat, makin takut makin dekat. Dan kita sebut dah sebelum ni, berbeza dengan takut dengan manusia, takut dengan haiwan, takut dengan hantu, makin takut makin lari. Tapi dengan Allah ni makin takut makin dekat, makin takut makin dekat, makin takut makin dekat. Sebab apa? Sebab di sisi Allah sahajalah keselamatan dari azab Allah. Jalan keselamatan yang keempat ialah menjaga lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Dan yang kelima ialah lari dari fitnah. Lari dari fitnah. Fitnah yang kita maksudkan ialah ujian yang membahayakan agama kita. Fitnah yang menyebabkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihul mu'minu musliman wa yumsi kafira. Bersegeralah kamu beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah ni maksud ujian. Ujian yang mana? Ujian terhadap agama, yang mana apabila datangnya ujian tersebut, di pagi hari seorang itu beriman, di petang harinya dia jadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Ni ujian tu kita sangat-sangat takut, kerana kita sedar balik kepada asas kita yang pertama, kita jaga agama kita, kerana asas keselamatan adalah tauhid, kerana agama. Jadi fitnah di akhir zaman ni ialah berkaitan dengan fitnah agama, sehingga orang tak cakna, tak sayang, tak rasa apa, sehingga datangnya fitnah Dajjal. Orang ni dia datang mengaku sebagai Tuhan dan orang ikut dia. Mengaku sebagai Tuhan, orang ikut dia. Dan di akhir zaman, sebelum daripada datangnya fitnah Dajjal, akan datang sebelumnya Dajjal yang mengaku sama ada sebagai Nabi, sama ada sebagai orang yang berkuasa dari sudut magic ni, sehingga ramai pengikut dia. So yang tu kita sangat hati-hati, lari daripada fitnah. Lagi daripada fitnah, itu fitnah berkaitan dengan agama. Kemudian kita yang keenam, kita juga dah bincang, ialah jalan keselamatan yang keenam ialah memperbanyakkan doa. So doa ni banyakkanlah doa. Apa yang kita nak doa? Pertama, 6 perkara yang di awal tadi kita doa semua. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertauhid kepada Allah, jadikanlah aku orang yang ikut sunnah, jadikanlah aku orang yang takut kepadamu, jagalah lisanku ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan kita mintalah keselamatan dan kita mintalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah tempat berlindungnya orang mukmin daripada segala bala bencana. Hari ini kita akan masuk kepada yang ke-7, jalan keselamatan yang ke-7. Jalan keselamatan yang ke-7 ni berkait, sebelum daripada kita cerita bab selamat, dia berkait dengan asbab kebinasaan. Setiap manusia dia adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dia dan kebinasaan dia bergantung kepada Allah. Itu satu perkara yang mesti kita tanam dalam kepala kita. Kebahagiaan dan kesengsaraan manusia bergantung kepada redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita faham macam tu. Bukan saya nak brainwashkan minda kita, tidak.
Tapi itulah satu sunnatullah. Tahu sunnatullah? Sunnatullah ni satu perkara yang menjadi satu kebiasaan dan satu formula asas dalam kehidupan alam semesta. Formula. Selama Allah redha, orang tu akan bahagia. Dan selama Allah murka, dia akan binasa. Itu sunnatullah. Satu keadaan, formula, satu hukum yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita sebutlah satu tamadun yang hebat. Siapa yang kita boleh namakan sebagai tamadun yang hebat? Egypt sebagai contoh. Mesir. Tamadun Mesir dengan Fir'aunnya memiliki tamadun, kehebatan, teknologi, binaan, perubatan. Saya dulu suka juga tengok kadang-kadang History Channel dekat Astro dulu kan. Dia ada ancient teknologi dengan medicine, dia bagi contoh. Sampai dekat zaman dulu kalau tengok dekat hieroglif dekat dengan piramid tu, dia ada satu catatan yang mana kemajuan perubatan zaman tu dia boleh tahu orang mengandung melalui ujian air kencing. Kita tahulah zaman kita kan, kita ada alat forensic test ke. Tapi sebelum daripada ni, zaman Fir'aun tu, dia dah boleh detect melalui air kencing. Cuma dia suruh orang perempuan tu buang air dekat satu jenis tanaman. Kalau tanaman tu hidup, boleh survive, okey, makna dia tak mengandung. Kalau dia mati, makna dia mengandung. Atau sebalik, saya lupa. Tapi nak sebutnya, dekat catatan dinding kat piramid tu ada menyatakan bahawa wanita boleh tahu dia punya kehamilan melalui ujian air kencing. Which is satu benda advance kalau kita nak banding dengan zaman kita. Macam mana dia tahu 3,000 tahun yang lampau. Teknologi, kehebatan. Dari sudut binaan, sampai hari ni manusia kehairanan macam mana Fir'aun boleh bina piramid dia yang agung dengan sphinx dia, dengan tamadun-tamadun yang hebat. Fir'aun. Tapi akhirnya ke mana perginya Fir'aun? Mati dan kemudian dibinasakan semua tamadun-tamadunnya. Itu bukan satu contoh, banyak lagi contoh. Contoh yang kedua kalau saya boleh sebut ialah kaum Ad. Kaum Ad yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat apa yang Tuhan kamu dah buat dengan kaum Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat apa yang Tuhan kamu dah buat dengan kaum Ad? Dekat mana dia ni? Iram Dhatil Imad. Satu tempat nama dia Iram Dhatil Imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, yang kukuh. Bukan sekadar tu, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah lagi dicipta, dibina sepertinya di dalam mana-mana negeri. Hebat tak kaum Ad? Hebat. Memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tak pernah orang buat seperti itu. Tapi di mana akhirnya bangunan itu? Tak ada. Hancur, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kaum Ad bila datangnya Nabi Hud, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lagi tamadun yang hebat kita boleh namakan? Dalam Quran ada satu surah nama dia surah Saba. Surah Saba menceritakan tentang kerajaan Saba. Yang masyhur kerajaan Saba ni katanya dipimpin oleh Ratu Balqis zaman dulu. Tapi hak cerita Balqis ni dia beriman dengan Nabi Sulaiman lah. Hak ni hak sebelum daripada selepas daripada tu dia ni kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pergi ke mana semua tamadun dan keindahan negeri dia? Hancur.
itu bentuk negeri dan tamadun. Kalau bentuk individu, dalam skala individu, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kahfi. Pernah baca surah Al-Kahfi? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Allah Ta'ala contohkan dengan dua orang lelaki. Dua lelaki ni, surah Al-Kahfi, ambil nombor ayat nombor berapa saya? Belakang-belakang dah surah Al-Kahfi. 18. Ya. Surah 32. Surah ke-18. Surah 18 ayat 32. Surah Kahfi ayat 32. Allah Ta'ala bagi contoh dua orang lelaki. Kalau kita ada Quran dalam telefon kita, kita boleh rujuk ayat ni. Dua orang lelaki, surah Kahfi ayat 32, surah yang ke-18 ayat 32. Kisah dua orang lelaki. Dua orang lelaki ni Allah kata jadikan mereka sebagai contoh. Wadrib lahum mathalan, ambillah sebagai contoh. Siapa dia? Rajulaini, ada dua orang lelaki. Ja'alna li ahadihima jannatain, salah seorang daripada keduanya kami bagi kepada mereka kebun. So dua ni, satu ada kebun, kebun yang indah. Jannataini min a'nab, kebun daripada anggur, kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, kebun tu tengah-tengah anggur, keliling dia pokok kurma. Detail Tuhan bagi, dipagari dengan pohon kurma, tengah-tengah ada anggur. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara dua kebun, satu kebun keliling kurma anggur, keliling kurma anggur, tengah-tengah antara kedua tu pula ada macam-macam jenis tanaman-tanaman yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha, dua-dua kebun tu menghasilkan hasil. Walam tadlim minhu syai'a, dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil. Makna hak ni pun banyak, hak ni pun banyak, dua-dua kebun. Wa fajjarna bainahuma nahara, dan fajjarna khilalahuma nahara, kami alirkan di tengah-tengah kebun itu ada sungai. Cantik dah kebun? Cantik. Subur dah kebun? Subur. Berhasil dah kebun? Berhasil. Wa kana lahu thamar, kebun tu ada buah. Faqala li sahibihi, maka dia dah dapat hasil, dia kata kepada kawan dia, kan dua orang lelaki, dia pun ada harta banyak, dia kata kat kawan dia, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, aku lebih banyak harta daripada kamu dan aku lebih mulia kedudukannya daripada kamu. Kini skala individu ke skala kaum? Individu. Tadi kita dah sebut kaum Fir'aun, kaum Ad, negeri Sabak. Ini skala individu, dua orang lelaki, salah seorang saja Allah Ta'ala bagi harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Cuma orang ni apa yang berlaku pada diri dia? Apa berlaku pada diri dia? Sombong. Lagi? Bongkak lagi? Sama lebih kurang tu kan?
Yang sombong, yang bongkak tu satu. Dahsyat lagi, yang dahsyat daripada tu. Biasa sombong ni kita sombong dengan manusia kan. Tak syukur. Tak syukur dalam bahasa agama kita panggil lawan dia. Tak syukur tu artinya kufur. Allah Subhanahu wa taala kata wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke kebun dia dalam ayat yang ke 35. Dia pun masuk ke kebun dia bersama-sama dengan rakan dia dalam keadaan dia berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Dalam tafsir pimpinan Rahman sebut apa? Dengan sebab kufurnya. Macam mana dia kufur dengan kekayaan dia? Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata apa? Aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Sebab dia yang jaga kebun tu, dia rasa selama dia jaga kebun, kebun ni tidak akan binasa. Dia lupa siapa sebenarnya yang jaga kebun dia. Dia lupa kepada siapa sebenarnya jaga kebun dia. Dia rasa dia yang jaga kebun dia. Sebab dia yang letak baja, dia yang gini, dia yang pruning, dia buat macam-macam lah. So dia rasa dia yang jaga kebun dia. Dia rasa kebun aku ni tak akan hancur sampai bila-bila. Malah menyebabkan dia kufur kepada hari akhirat. Sehingga dia kata apa? Kebun aku ni tak akan binasa sampai bila-bila. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, dia kata. Dan aku tak fikir kiamat tu akan berlaku. Sampai dahsyat dia punya sayang ke kebun dia sehingga dia tak rasa. Dia rasa kalau boleh tak ada kiamat. Sebab terlalu sayang dia kebun dia ni. Wala irruditu ila rabbi, dan dia kata lagi, kalaupun aku kembali kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, tentu aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Dia punya rasa tu, sombongnya dia, sehingga dia rasa dia berhak mendapatkan apa yang dia dapat. Kalau mati sekalipun, dia tetap akan mendapatkan hak tu. Sebab tu ada satu video Ustaz Abdul Mu'in yang ulam dakwah tu, dia cerita tentang syukur. Kesyukuran yang paling utama duduk di mana? Kita banyak sebut syukur ni di lisan, alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Kesyukuran paling asas duduk di mana? Di hati. Mana asas dia? Asas pada syukur sekali, semua nikmat yang ada ni bukan kita punya, dia datang dari Allah. Jangan pernah kita rasa ini Ahmad Al-Bab yang punya. Tak ada. Ini semuanya Allah yang punya. Kita ni hanya diberi amanah oleh Allah untuk menjaganya, dan rezeki kita ni datangnya dari Allah. Itu asas kepada keimanan kita. Jadi apa yang berlaku kepada lelaki ni, dia kufur kepada kiamat, dia tak percaya kepada, ataupun dia rasa dia yang menentukan baik buruk dia. Lalu dia kata apa? Qala lahu sahibu. Cerita panjang dalam surah Kahfi ni, menarik kalau boleh baca. Sekarang kita dah ayat 37 dah. Surah Kahfi ayat 37. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Berkatalah kawan dia yang, kan ada dua lelaki tadi kan, seorang tu kawan dia lah. Kawan dia kata kepada tuan kebun ni, akafarta billadhi khalaqaka min turab, patutkah kamu kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau daripada tanah? Patutkah kamu rasa macam tu, sedang kamu tu sendiri diciptakan oleh Allah daripada tanah? Thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, daripada tanah jadi air mani, daripada air mani itu berubah jadi seorang lelaki yang sempurna. Kamu tak sedar ke? Lalu orang tu kata, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kata lelaki yang
yang tak setanding dengan hak kaya tu lah. Yang cipta kita semua ni adalah Allah, Tuhan kita, Tuhan aku. Dan aku tidak akan mensyirikkan Tuhanku dengan sesuatu. Lelaki tadi dia ada tak semua Tuhan lain tak? Tapi dia rasa diri dia tu, dia letak pada kedudukan tu Tuhan. Pasal dia kata dia yang manage diri dia, dia yang tentukan. Seolah-olah dia kata apa? I choose my fate. Aku yang ciptakan takdir aku sendiri. Aku yang buat kebun ni, aku begini. So lelaki yang tidak beriman, yang beriman dia kata, aku tak akan cakap macam tu. Aku beriman bahawa dia yang cipta aku, dia Allah, Tuhan aku, dan aku tidak akan mensyirikkan dia dengan sesuatu. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Dia kata sepatutnya waktu kamu masuk kebun tadi, kamu tak cakap macam tu. Mana aku masuk kebun aku ni tak akan binasa. Kamu tak patut cakap macam tu. Sebaliknya kamu patut cakap apa? Tengok ayat Quran tu. Kena kata apa? Kalau kita masuk tempat cantik, tempat yang Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita, kita kena kata apa? Masya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah ni. Cuba kita tengok surah Al-Kahfi ayat 39. Walaula id dakhalta jannataka qulta Masya Allah. Patutnya kamu masuk kebun tadi, kamu sebut Masya Allah. Oh, kebun aku ni cantiknya, Masya Allah. Maknanya cantik setara ni siapa yang buat? Allah. Bila kita kata Masya Allah ni, maknanya kita sandarkan nikmat tu kepada siapa? Kepada Allah. Itu kalau kita tengok masuk rumah cantik dah, Masya Allah. Pergi kat tempat yang cantik, kebun kita cantik, Masya Allah. Kita naik mana-mana, kita pergi naik kenderaan cantik, kita kata Masya Allah. Kena kata Masya Allah. Pasal apa? Kita sandarkan nikmat tu kepada Allah. Jadilah kini kata sebaliknya kamu cakap macam tu. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dia kata apa? Kalau engkau memandangku sangat kurang harta dan anak berbanding kamu, aku memang kurang harta, aku memang kurang anak. Okey? Dia kata apa? Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Aku harap Tuhanku mengurniakan kepadaku sesuatu yang lebih baik dari kebunmu. Okey? Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Dan aku bimbang dia akan menimpakannya, yakni kebunmu, dengan bala bencana dari langit, sehingga menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering ditelan bumi, maka yang demikian engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. Wa uhita bi thamarihi. Maka pada satu hari segala tanaman dan harta bendanya itu pun dibinasakan. Satu hari datang, satu hari binasa. Kita berlaku keadaan tempat kita tak katalah ada sebab kekufuran, ada sebab ujian. Ada dua, kadang-kadang bila berlaku ujian, orang tu beriman menyebabkan tambah tingkat darjat dia. Ada dengan sebab kekufuran, bertambah lagi kebinasaan bagi dia. Tapi sebagai satu contoh, macam mana dalam satu malam boleh binasa. Ni kita ada berlaku banjir dekat Pahang. Ada satu kebun jagung hampir 300 hektar dia buat dekat dengan Jabatan Pertanian. Mari air sungai tu naik beberapa jam je, naik sekejap sampai kepada akar pokok, kemudian duduk beberapa jam suruh balik. Dengan beberapa saat atau beberapa jam tu, berbulan-bulan usaha pekebun ni
Tunggu hasil nak petik je jagung tu. Dah ada, tunggu masak je. Habis. Dalam surah Kahfi ni macam tu juga. Dalam satu malam habis. Pagi tu dia apa dia kata apa? Pagi tu fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Maka pada pagi tersebut kata Allah, dia membalik-balikkan kedua tangannya kerana menyesal. Tak tahulah balik menyesal, balik macam ni ke, balik macam ni, balik juga. Allah duk tepuk dahi pun balik juga kan. Balik tapak tangan dia kerana menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakan pada kebun-kebunnya, sedang kebun-kebunnya itu runtuh junjung-junjung tanaman, sambil dia berkata, alangkah baiknya ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Alangkah baiknya kalau aku tidak mensyirikkan Tuhanku dengan sesuatu. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menolongnya dari selain dari Allah. Wa ma kana muntasira, dan dia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. Tamat cerita dia ada ayat 43 surah Al-Kahfi. Baik. Ini adalah sampling dalam bahasa kita. Contoh macam mana Allah Ta'ala bagi contoh kepada kita. Satu dari sudut negeri, kaum, individu, yang mana kebaikan pada kita semuanya datang dari Allah. Kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa maksud Allahus samad? Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Tiba-tiba ada kata, ustaz, tu ada orang kafir dia bahagia sampai mati. Macam mana pula? Kan? Memang ada. Ada orang yang Allah Ta'ala tak hukum dia di dunia, tapi keyakinan kita sebagai orang beriman, kaedah dia ialah sesiapa yang tidak dihukum di dunia pasti akan mendapat balasan di akhirat. Itu keadaan, keyakinan kita. Dan kalau tidak dihukum di dunia, yang kita paling bimbang ialah istidraj. Tahu istidraj? Pernah dengar kan? Istidraj ni, saya ulang, istidraj ni satu keadaan yang Allah lalaikan dia dalam keadaan kufur sehingga dia mati dalam keadaan tersebut. Macam mana keadaan lalai tersebut? Walaupun dia kufur, Allah tetap bagi nikmat kat dia. Dia orang kafir, dia orang tak beriman, dia orang jahat, dia orang macam-macam dia buat, tapi Allah tetap juga bagi, sehingga akhirnya dia makin lama makin melampau, sehingga di akhirat nanti dia dihukum dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman di dunia. Yang itu kita paling takut. Itu dia panggil istidraj. Jadi kita ni baik buruk ke, senang ke susah, kayu asas pengukur kita ialah keredaan Allah. Kalau kita bahagia dalam redha, itu nikmat yang berganda. Tapi kalau kita bahagia dalam murka, itu adalah istidraj. Kalau kita sengsara dalam redha, kita dah mayang kita, tiba-tiba Allah tak bagi kepada kita, terjadi susah, kita macam-macam ujian kat kita, kita sengsara. Tapi dalam redha Allah, kita buat redha, kita mencari redha Allah, tapi Allah bagi susah, maka ketahuilah itu adalah ujian yang mengangkat darjat. Dan kalau kita sengsara dalam murka Allah, maka itu adalah azab yang mendahului, ataupun kesengsaraan yang mendahului azab. Boleh faham? Jangan jadikan ukuran kesenangan dunia dan kesusahan dia adalah kayu ukur kesenangan di akhirat. Tak sama. Saya ulang sekali lagi ayat tadi. Kita ukur macam mana redha ataupun murka Allah. Kalau kita senang dalam keadaan kita buat redha Allah, maka ketahuilah itu adalah nikmat berganda di atas kenikmatan. Allah bagi.
Ada orang sahabat-sahabat yang kaya raya, sahabat Nabi Uthman bin Affan kaya, alhamdulillah. Dalam masa yang sama dia taat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah nikmat yang Allah bagi kepada dia sebagai tambahan kepada nikmat akhirat. Tapi kalau dia senang dalam kemurkaan, ada, dia kena takut, kerana itu merupakan istidraj dari Allah. Sebagaimana Qarun jadi orang yang kaya raya, Fir'aun jadi orang yang senang lenang, tapi akhirnya dibinasakan. Baik, sebaliknya dia susah. Saya susah lah ustaz. Kita kata semayang 5 waktu, saya dah semayang. Puasa, saya dah puasa. Banyakkan istighfar, saya dah banyak istighfar. Banyakkanlah zikir, saya dah banyak zikir. Tapi Allah bagi kat saya macam ni juga. Maka ketahuilah Allah sedang memberikan kepadanya pahala yang berganda dengan kesabaran. Dan sekiranya dia ni susah dalam keadaan kufur, kita kata dia ni dah susah, kufur pula kepada Tuhan, okay? Kufur, tak beriman, tak beribadah, susah, maka kita katakan bahawa sudut kaedah ini adalah kepayahan yang mendahului azab. Payah di dunia dan azab di akhirat, yang tu paling rugilah kita kata. So ukuran kita, sunnatullah yang ada pada kita ialah kebinasaan itu datangnya selama Allah murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan. Kalau Allah Taala bagi tangguh, itu namanya istidraj, berdasarkan ayat dan kisah-kisah yang kita bacakan tadi. Bila kita begitu, kita akan rasa Allahu Akbar, aku ni macam mana pula ni, kita tak tahu. Dalam hidup kita ni ada banyak benda yang kita, orang panggil, terlepas pandang. Kita tak sangka, tidak sangka pun benda tu cakap jadi macam tu. Dan ada yang kadang-kadang kita tak tahu pun dia di luar daripada pengetahuan kita. Mungkin kita buat dalam keadaan tak sedar, atau mungkin kita buat dalam keadaan jahil, ataupun kita kadang-kadang kita lupa kepada apa yang kita dah tahu, sehingga kita terbuat perkara itu tanpa sengaja ataupun sengaja. Jadi semua bentuk-bentuk ini kita bimbang kepada kemurkaan Allah. Habis itu macam mana jalan kita? Nak buat macam mana? Jom fikir sejenak, aku ni nak letak diri dalam keredaan ke, nak letak dalam kemurkaan? Kita pun tak tahu nak letak mana. Boleh jadi kaki kita ni sebelah-sebelah ada dua-dua. Kaki kanan belah keredaan, kaki kiri belah kemurkaan. Boleh jadi ada berlaku. Kerana apa? Sisi baik buruk ni ada pada semua manusia, termasuklah saya, termasuklah kita, semua sekali. Saya tidak bercakap kerana saya kata, oh saya cakap macam ni sebab saya ustaz tak ada dosa. Lah, ustaz lagi banyak. Sebab dia tahu banyak, mungkin jadi dosa dia lagi banyak. Saya tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Cuma dalam keadaan kita tak tahu tu, agama memberi kepada kita jalan keselamatan. Ini yang kita nak baca yang ketujuh. Apa jalan keselamatan yang ketujuh? Nama dia istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Agama ni, Allah ni Tuhan yang sangat luas keampunannya. Allah menamakan dirinya dengan 3 nama yang berkait dengan keampunan. Yang pertama, Al-Ghafir. Ghafir, G-H-A-F-I-R, Ghafir, G-H-A-F-I-R, Ghafir. Dalam bahasa Arab, Ghain, Alif, Fa, Ra, Ghafir. Ghafir maksud dia yang mengampunkan dosa. Jadi kalau orang tanya, Ghafir ni dia macam kata pembuat, kata pelaku. Pengampun tu siapa pengampun? Allah.
Tak ada yang boleh mengampunkan melainkan Allah. Kalau orang tanya, ada tak sesuatu, sesiapa yang boleh mengampunkan dosa selain Allah? Jawapan dia tak ada. The only one, the one and only yang mengampunkan dosa adalah Allah. Sebab itu orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, dia tidak ada keistimewaan ini. Kerana Tuhan-Tuhan yang dia sembah tidak ada kuasa pun memberikan keampunan. Kalau ada orang kata, orang Kristian dia pergi kat church every Sunday dan dia buat confession. Dekat confession dia dapat keampunan, pengampunan. Daripada siapa? Daripada paderi dia, priest dia tu. So kita katakan itu dalam istilah kita sebagai pendusta. Kerana paderi tidak ada kuasa keampunan. Macam mana dia nak beri keampunan sedang dia sendiri melakukan dosa? Okay? Even dalam agama kita, Nabi Muhammad pun tak boleh bagi keampunan. Yang boleh mengampunkan kita siapa? The one and only, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia menamakan dirinya sebagai Ghafir. Ghafir. Ingat tu. Nombor dua, antara nama Allah juga, Allah menamakan dengan Al-Ghafur. G-H-A-F-U-R. Ghafur. Kadang-kadang kita dengar nama, ada orang nama Abdul Ghafur. Ghafur. Yang ni banyak famous. Innallaha ghafurur rahim. Dan Ghafur biasa dikombine dengan Rahim. Kenapa? Kerana Ghafur ni maksud dia yang maha luas keampunannya. Luas, keampunannya sangat luas. Tidak bertepi dan tidak ada penghujungnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibadi law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai hambaku, kalau dosa kamu ni sampai ke langit tinggi dia, bertimbun dosa sampai ke puncak langit, ghafartu lak. Allah Ta'ala kata, kamu minta ampun kepada aku ampunkan kamu. Kerana apa? Kerana maha luasnya keampunan Allah. Sehingga Allah mengampunkan dosa seorang lelaki yang membunuh 100 nyawa hanya dengan sekadar lelaki tersebut keluar daripada negeri dia nak bertaubat dan nak pergi ke negeri lain, mati di tengah-tengah jalan. Pernah baca kan hadis tu? Dia nak taubat, dia dah bunuh 99 orang. Dia pergi tanya seorang abid, ahli ibadat, aku nak taubat boleh tak? Ahli ibadat ni dia tak cukup ilmu, dia banyak ibadat saja tapi tak cukup ilmu. Dia kata kuasa dah tak boleh dah taubat. Bila tak boleh taubat, akhir sekali kawan ni pun bunuh juga. Cukup 100. Pergi cari seorang lagi, seorang alim pula. Tadi abid, ahli ibadat, ni pergi cari pula ahli ilmu. Ahli ilmu tu kata boleh, tidak ada yang menghalang kamu daripada taubat. Cuma kamu kena berpindah, pergilah negeri yang orang tak kenal atau kebiasaannya negeri orang-orang baik, supaya kamu boleh bertaubat dengan baik. Dia pun keluar, sampai di tengah jalan mati. Mati 2 malaikat turun, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini cerita dalam hadis. Kedua-dua malaikat khilaf. Kita ingat manusia je khilaf, malaikat pun khilaf juga. Khilaf dalam keadaan khilaf yang tak selesai. Khilaf yang tak selesai. Malaikat rahmat kata, ni roh aku punya. Malaikat azab kata, roh ni aku punya. Tak selesai. Turun satu lagi malaikat. Allah Ta'ala perintahkan, malaikat tu kata, kita ukur. Mana jarak yang lebih dekat? He belong to that place. Dia pun ukur. Punya ukur, tengok lebih dekat kepada negeri yang dia nak pergi. Jadi dia dikira daripada ahli negeri yang baik, maka diterima taubat.
Ada riwayat yang menyatakan lebih dekat tu beza dia. Very simple majority. Maksud majority lah kot. Yang ni lebih dekat beza dia. Beza dia berapa tahu? Qadra shibrin. Beza jarak dia betul-betul tengah mati, yang membezakan lebih dekat sekadar sejengkal. Buka dalam riwayat, dalam Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi datangkan tiga riwayat dengan kadar lebih sejengkal. Kalau dia pergi 10 km jarak, dia mati 5 km, tengah-tengah betul, cuma lebih dekat kepada negeri itu sejengkal. Dengan sebab sejengkal tu, Allah ampunkan dosa dia. Dan ada riwayat kata sebenarnya dia tak sampai pun tengah. Tapi waktu Allah Ta'ala suruh malaikat tu ukur, waktu malaikat tu nak ukur, Allah perintahkan bumi yang dia nak pergi, dekatkan dirimu kepadanya. Kerana luasnya rahmat keampunan Allah. Sebab tu dia ni Ghafurun Rahim, maha luas keampunannya. 2. Ghafur. Ada satu lagi yang istimewa. Satu Ghafir, Ghafur, Ghafir, Ghafur. Satu lagi Ghaffar. G-A-F-F-A-R. Ghaffar. Ghaffar ni kalau kita perasankan semua ada G-H, Ghin, F, huruf Fa, dan R, huruf Ra. Semua ni root word dia sama. Root word dia dalam bahasa Arab sama. Ghafara. Ghafir pun sama, Ghafur pun sama, Ghaffar pun sama. Tapi dia punya acuan, kalau bahasa Arab kita panggil wazan. Dia punya apa tu, formation dia punya tu, formasi, berubahnya perkataan tu menunjukkan sesuatu yang lebih berlainan. Kalau Ghafir adalah pelaku, dialah pengampun. Kalau Ghafur adalah yang luas keampunannya. Kalau Ghaffar yang frequently mengampunkan, senantiasa. Maknanya hamba ni, hari ni kita buat salah, kita minta ampun, Allah ampun dah, ampun. Kemudian kita buat salah lagi, minta ampun lagi kepada Allah, Allah boleh ampun, insya-Allah. Salah lagi, kita minta istighfar, Allah boleh ampun, insya-Allah. Nabi kata sampai bila? Apa bila? Selama dia kenal, dia memiliki Tuhan yang maha mengampunkan, maka Allah ampunkan dia selama dia belum mati. Sebelum pintu taubat belum tertutup, nyawa belum duduk di kerongkong, maka dia bertaubat kepada Allah. Sebanyak mana pun dia mengulangi kesalahan, sebanyak itulah Allah boleh mengampunkan dosa dia. Tapi dengan syarat setiap kali dia minta ampun, dia mesti ikhlas lah. Jangan dia main-main pula lah. Hari ni saja-saja je aku nak minta ni, tapi memang tahu dah pani nak buat pula, tu lain pula. Tu memang tu tak aci lah bagi. Nah, jadi kalau selama dia ikhlas kerana Allah dalam istighfar, Allah boleh mengampunkan dosa dia. Banyak mana? Sebanyak yang dia mahu bertaubat. So Allah menamakan dirinya dengan 3 nama. Ketiga-tiga menunjukkan betapa agung dan luasnya rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan keselamatan kita yang ketujuh, iaitulah taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu dalam agama, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita banyakkan beristighfar. Sama ada dalam zikir harian, dalam zikir selepas salat, dalam zikir dalam salat, ataupun dalam doa selepas daripada salat, semuanya ada lafaz-lafaz istighfar. Kita dah sebut dah ke lafaz-lafaz ni? Belum lagi. Okey. Pertama, istighfar. Apa bentuk cara kita nak istighfar kepada Allah? Istighfar ni kita boleh sebut dengan lafaz yang panjang
dan kita boleh sebut dengan lafaz yang pendek. Kita mulakan dengan yang paling panjang sekali. Siapa ingat yang paling panjang? Bunyi panjang tu takut nak baca belaka, tapi saya rasa ingat belaka dah. Kita panggil penghulu segala istighfar, sayyidul istighfar. Ingat tak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa baca hak ni pagi, dia mati dalam keadaan tersebut, Nabi kata insya-Allah dia ahli syurga. Siapa baca sekali waktu petang, dia mati sebelum pagi, insya-Allah Nabi kata dia ahli syurga. Ni kita panggil apa? Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Siapa boleh amalkan dalam zikir pagi tu ada, insya-Allah. Zikir pagi nanti kalau tak ada kita kongsikan PDF. Kak masih tahu mungkin boleh viral atau apa, saya sebarkan nantilah, saya bagi nanti ada PDF ada, tapi kalau ni yang nak bercetak nanti kita minta bawa lain kali lah. Buku doa yang kecil tu, buku poket ada, dalam tu ada sayyidul istighfar, tapi tu panjang. Dia kata, Ustaz boleh tak saya nak baca yang pendek sikit? Jawapan dia boleh. Paling pendek apa dia? Astaghfirullah wa atubu ilaih. So, kalau tak nak tambah wa atubu ilaih boleh. Astaghfirullah saja boleh. Astaghfirullah pun dah jadi lafaz istighfar. Lepas salat kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Nabi setiap kali Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Al-Imam Al-Auza'i dalam mensyarahkan hadis ni dia kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah ke payah? Mudah ya. Hak payah apa? Nak buat terpayah. Lafaz tu mudah kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Lagi kalau nak, kalau saya tak nak astaghfirullah boleh? Boleh. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Ustaz, kalau saya tak nak baca bahasa Arab boleh tak? Kita nak baca ke Melayu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Jawapan dia pun boleh. Selama kita kenal Allah adalah Tuhan kita yang maha penerima taubat. Kita tak ingat, Ustaz, saya tak ingatlah ke Arab ni saya payah. Kau Inggeris boleh ke Inggeris? Boleh. God, please forgive me. Boleh. Kata, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah maafkanlah aku. Apa jua bentuk bahasa, tapi dalam bahasa yang menunjukkan kita minta keampunan daripada Allah, insya-Allah Allah maha penerima taubat. Dalam hidup kita Nabi SAW kata dia sendiri istighfar satu hari sebanyak 100 kali. Nabi kata, aku Nabi istighfar sebanyak 100 kali. Sebab itu antara, kalau kita tanya kenapa kita perlu istighfar, istighfar ni satu topik yang sangat besar. Kita 1 daripada 10, tapi saya suka bila sebut bab ni, memang saya suka sangat. Sebab dia satu-satu, bukan kerana bab tu luas, tapi kerana menunjukkan terlalu luasnya dan istimewanya keampunan Allah. Kenapa kita perlu istighfar? Kenapa? Kenapa kita perlu istighfar? Pertama, of course sebab kita banyak dosa. Nombor 1. Okay, nombor 1, kerana kita banyak dosa. Yang kedua, kerana Allah suka dipuji. Kerana bila kita minta keampunan, itu adalah tandanya kita memuji Allah yang maha pengampun. Okay? Bila kita sebut Allah, engkaulah Tuhan yang maha pengampun, ampunlah aku, makna kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sangat suka dia dipuji. Dan yang ketiga, istighfar adalah ibadah
walaupun kita tidak memiliki dosa. Walaupun kita, walaupun tu mustahil. Tapi Nabi SAW, saya tanya, Nabi ada dosa tak? Nabi kita ada dosa? Tak ada. Nabi maksum. Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, para anbiya ni maksum. Apa maksud maksum? Tak ada dosa. Tak ada dosa. Memang dia tak ada. Sebab dia adalah manusia pilihan Allah. Bukan kerana dia buat salah Allah tak maksud pahala. Sebab memang nabi-nabi ni manusia istimewa yang kalau dia buat kesalahan tu sangat-sangat jarang dan bukan sengaja. Tapi dalam kebanyakan waktu mereka adalah sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para nabi ni maksum. Dalam keadaan dia tak ada dosa, Nabi kata aku istighfar 100 kali sehari. Why? Kerana dia bentuk pujian kepada Allah dan dia juga bentuk ibadat kepada Allah. Bila kita kata astaghfirullah, 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 sebenarnya kita sedang puji Allah yang Maha Pengampun. Dan sebenarnya kita sedang banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang kata, Ustaz saya dah baca banyak ni, boleh tak saya tak baca dah? Andai katalah dia baca istighfar dah, Ustaz saya dah baca 100 hari ni kan. Contohlah dia kata, pagi tadi zikir pagi saya dah baca 100 hari. Maknanya kalau ikut bahasanya, dosa tu terampun lah kalau Allah Ta'ala terima. Esok kena baca lagi ke Ustaz? Jawapan dia, kita ni hak tak confirm dosa habis dah kedak lagi. Nabi hak tak ada dosa pun Nabi istighfar 100 kali sehari. Okey? Dan kerana yang keempat, Allah memberikan kebaikan yang banyak melalui istighfar. Dalam surah Nuh Allah Subhanahu Wa Taala kata, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kita tengok dalam surah Nuh Allah Subhanahu Wa Taala sebut 4 kebaikan istighfar. Okey. 4 kebaikan istighfar. Mana surah Nuh? Okey. Surah Nuh surah yang ke-71 bermula dari ayat yang ke-10. Surah yang ke-71 bermula dari ayat yang ke-10. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada mereka, yakni kata Nabi Nuh ni, surah Nuh ni Allah Taala sebut kepada kita, pohonkanlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat yang ke-11, ke-12, apa yang Allah Taala kata apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nescaya sekiranya kamu beristighfar, Dia akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah-curah. Hujan yang mencurah-curah. Oh, kita punya hujan curah-curah tak nak lah Ustaz, nanti banjir pak kita. Kita punya hujan macam tak berapa appreciate kan. Saya pernah jumpa ada seorang Arab kat taman dagang, saya semayang. Ditanya apa khabar? Dia kata, okey baik alhamdulillah. Kamu apa khabar duduk Malaysia? Okey alhamdulillah. Dia bertanya macam mana sana kat kampung semua sekali. Saya kata itulah, sekarang ni musim hujan lah, kita nak buat apa-apa payah sikit pas hujan. Dia pun tengok atas bawah. Habis tu kamu nak suruh negeri kamu ni jadi padang pasir kau, dia tu. Sebab dia bila datang pak kita tengok hujan yang mencurah-curah tu seronok. Bumi subur, hijau. Bila kita ni datang hujan, selalu kita berasa, ya Allah biarlah tak nak hujan hari ni. Orang lain dok minta hujan siang malam. Nah, saya kata tahulah hujan sekarang ni. Dia pun tengok, kamu nak suruh negeri kamu jadi padang pasir kau, dia. Saya kata tak nak lah. Alhamdulillah, saya kata Alhamdulillah. Tapi satu, hujan ni dia datang bawa rahmat, rezeki pun banyak kan. Lain daripada tu istighfar ni, dalam ayat yang ke-12 Allah Ta'ala kata wa yumdidukum bi amwalin, dan Dia memberikan kepada kamu harta kekayaan. Siapa nak kaya? Istighfar. Siapa nak kaya? Istighfar.
Banyakkan istighfar. Dia pun kata, ustaz, saya istighfar lagi banyak daripada duit yang mari. Tapi itulah tak kaya-kaya. No, hari ni istighfar 100 kali tapi tak mari pun 100 ni. Hari ni istighfar 1000 kali tak mari pun 1000 dah. Tak. Istighfar tu janji Allah. Kekayaan mungkin Allah boleh bagi segera, atau kekayaan Allah Ta'ala boleh bagi kemudian. Itu rahsia Allah, kita tak tahu. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata bi amwalin wa banin. Allah juga boleh bagi dengan istighfar. Banin, apa dah terjemahan dia? Anak pinak, rezeki, anak-anak keturunan kita. Siapa banyak istighfar, Allah boleh bagi kepada dia zuriat yang banyak. Jadi kalau seorang lelaki pernah tanya, datang jumpa Al-Hasanul Basri, dia kata, wahai imam, aku ni tak ada zuriat, macam mana aku nak buat? Dia kata, istighfarlah banyak-banyak. Kenapa kamu jawab istighfar? Dia kata, sebab ayat ni lah, Allah Ta'ala sebut istighfar ni mendatangkan anak. Selain daripada mencurahkan hujan yang banyak, mendatangkan harta dan mendatangkan zuriat. Jadi istighfar banyak-banyak. Siapa yang nak banyak anak lagi lah, okay? Istighfar banyak-banyak. Hak tak nak macam mana tak nak? Dia kata, ustaz tak nak lah saya, dah cukup dah ni anak 3 orang ke 4 orang, lepas tu stop istighfar. Hak tak nak anak, hak nak lain banyak lagi, harta nak lagi dah. Istighfar dah. Wa yaj'al lakum jannatin, kata Allah, dan dia menjadikan bagi kamu kebun-kebun, tanam-tanaman subur. Kalau kita tiba-tiba datang kemarau yang banyak, kebun kita bermasalah, banyakkan istighfar. Kebun boleh jadi subur dengan sebab istighfar kita. Bukan baja kau ustaz. Baja tu penyebab dia. Yang menyebabkan kesuburan sebenar-benarnya adalah Allah. Cara dia istighfar. Okay, wa yaj'al lakum anhara, dan boleh menjadikan bagi kamu sungai-sungai mengalir di kebun-kebun itu. Jadi kebun boleh jadi subur disebabkan istighfar. Jadi banyak sebab kita istighfar. Selain daripada menghapuskan dosa, dia juga salah satu daripada bentuk puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alangkah baik dan bahagianya bagi orang yang mendapati dalam kitab catatan dia istighfar yang banyak. Yang ke-8 adalah menjauhi ujub dan tertipu. Ujub ni maksud dia ta'ajub kepada diri sendiri. Menjauhi ujub, UJUB, ujub ni sama perkataan ajaib. Ajaib pun dalam bahasa Arab asal daripada perkataan yang sama. Ujub dengan ajaib tu sama. Dari sudut kata dasar, ujub dengan ajaib. Ajaib ni saya suruh kita faham ujub ni macam mana kan. Ajaib ni apa yang kita faham bila kita sebut ajaib? Luar biasa. Lagi? Yang mendatangkan satu bentuk apa? Ajaib selain daripada pelik, bangga, kagum. Dalam bahasa Inggeris apa kagum? Amaze. Kita rasa amaze lah. Kita rasa kagum dengan sesuatu. Ajaibnya benda ni. Kalau dia sekadar pelik, mungkin kita tak ada kekaguman. Kita bukan semua benda pelik kita kagum. Ada benda pelik yang kita tak kagum, kan? Tapi kagum ni kepada sesuatu yang pelik tapi mendatangkan satu sifat yang baik, bangga dan seumpama dengannya. Kagum, ajaib. Kalau pada benda lain kita panggil benda tu ajaib. Tapi hak paling bahaya ialah bila kita sudut pandang keajaiban tu, kita pandang pada diri kita sendiri. Boleh pandang? Boleh faham? Kita pandang orang ajaib, oh bagusnya dia tu, aku kagumlah dengan dia, ajaib dia tu. Tapi bila keadaan tu bahaya, bila si sudut pandang keajaiban tu kita jadikan dia untuk memandang diri kita sendiri, kita rasa aku adalah insan ajaib.
Maknanya aku ni ajaib, aku lebih baik daripada orang, aku orang yang baik, aku orang yang soleh, aku orang jujur, aku segala-gala, aku dan aku dan aku. Maka kekaguman itu duduk pada kita, pada saat itu dia jadi orang yang binasa. Sombong salah satu daripada kesan ujub. Selain daripada sombong, dia lupa diri. Macam lelaki tadi dalam surah Kahfi tadi, dia rasa aku yang buat ni semua ni, kebun dia ni dia yang jaga. Dia rasa kagum, bangga, kagum, ujub. Dari sudut harta mungkin dia ujub dengan harta, mungkin dia ujub dan takjub dengan dirinya, takjub dengan dirinya sendiri. Ish, aku ni, ish, oh dah main aku lah. Dah tengok aku, tengok cermin, akulah. Oh, mirror of the world. Huda apa? Manusia paling cantik sekali di dunia. Mirror of the world pun kata, oh mulah paling cantik. Dia pun, wow, akulah paling cantik. Ujub dah, ujub. Bangga kita bangga pada orang. Saya bangga anak saya ni, saya bangga dengan anak saya. Bangga ni kita bangga orang lain yang dimiliki oleh kita, saya bangga dengan. Ujub ni macam saya sebut tadi, saya nak suruh faham tadi, cermin keajaiban tu kita jadikan untuk melihat diri kita sendiri. Macam cerita mirror of the world lah, of the wall kan, mana yang paling cantik? Kalau dia kata mirror of the world, of the wall lah, of the wall, siapa yang paling kaya dalam, dia pun kata aku. Siapa yang paling pintar daripada dia pun kata aku. Siapa yang paling baik hati, aku. Dan dia boleh menipu juga orang-orang yang saleh. Tiba-tiba dia tanya, siapa yang paling saleh di sini? Aku. Ataupun dia tak mesti kata paling saleh, dia kata aku adalah orang yang saleh. So dia pun rasa aku dah cukup, aku dah di saat itu dia mula terjunam ke dalam lembah kebinasaan. Sebab tu jalan keselamatan ialah jangan pandang kebaikan kita pada orang, sebaliknya pandanglah kebaikan orang kepada kita. Jangan pandang hak kita kebaikan. Kita kena muhasabah apa? Kita kena banyak muhasabah kekurangan kita. Kebaikan biarlah dia disimpan di sisi Allah. Kita ada fixed deposit lah. Fixed deposit memang tak berubah dah ni. Yang ni letak di sisi Allah. Jangan kacau dia. Dan jangan ambil fikir akhirat nanti kita ambil keuntungan dia. Ni fixed deposit kita. Tapi hak turun naik ni, diri kita ni kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang baik, kadang-kadang hak ni kita kena bimbang. Hak di sisi Allah jangan kita rasa benda kita baik ada, tapi jangan kita letak depan mata kita. Kita dah sedekah kepada orang, tak pejam mata. Kita dah semayang berapa rakaat, fixed deposit, itu Allah yang kira, Allah simpan. Allah jangan aku tak nak tahu pasal hak ni aku nak serah pada Allah. Allah jagalah dia. Tapi hak kepala bimbang ialah hak untung rugi di tengah naik, tengah saham kita kejap naik, kejap turun, kejap naik. Mana sedek kejap-kejap buat dosa istighfar, lepas mula istighfar. Hak ni yang kita kena bimbang. Sebab tu jangan tertipu dengan kebaikan diri. Sebab bila kita tertipu, kita tak tengok fixed deposit kita untung semua, kita tak tengok hak tu turun naik. Kita tengok counter untung je. Untung semua aku ni. Kita lupa nak tengok hak ni. Diri kita kebaikan tu belum tentu lagi Tuhan terima, tapi sekurang-kurangnya kita rasa ya Allah, terimalah kebaikan aku. Biarlah dia di sisi Allah. Allah yang nilai. Tapi hak kita kena ingat ialah keburukan kita. Banyak nak benda hak kita buat hak tak betul, hak salah, hak tersilap. Hak kita kena istighfar. Yang tu. Kebanyakan orang yang ujub ialah bila dia melihat kekaguman dia terhadap kebaikan diri dia sendiri. Dia boleh jadi unsur sebagaimana syaitan. Syaitan kata, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Adam tu engkau cipta daripada tanah, aku engkau cipta daripada api, kata syaitan. Iblis
dia jadi kagum, sombong, istakabur, disebabkan dia telah memandang dirinya dengan kemuliaan yang lebih daripada Nabi Adam alaihissalam. Kita betul Allah Ta'ala bagi kelebihan, setiap orang ada kelebihan masing-masing, tapi bila kita melihat cermin tu tiba-tiba paling kat kita lah, contoh kita tanya mirror tu, tiba-tiba mirror tu paling nak tunjuk kita, cepat-cepat kita kata Alhamdulillah, semua yang aku dapat ni adalah datangnya dari Allah. Jadi kita elokkan puji. Bila mirror tu nak tunjuk kat kita, kita kata bukan aku, Allah, angkat dia pada atas. Puji itu hanya untuk Allah. Elokkan dia. Kalau cermin lah, pandangan kita lah, saya suka nak sebagai contoh analogi supaya kita mudah faham. Di saat kita tiba-tiba cermin keajaiban, ketakjuban, kekaguman tu nak tunjuk kepada diri kita, maka kita alihkan semua yang ada padaku sebenarnya milik Allah. Hatta dalam bab amal salih, hak paling kita bimbang, takjub ni paling banyak ialah bila dalam bab amal salih. Amal salih, kita solat, mata kita tengok orang tak salat, kita kata aku solat tu, dia tu tak solat, so seolah-olah aku lebih baik daripada dia. Bila kita sedekah, kita tengok orang yang tak sedekah, kita lupa ada orang salat dia lagi banyak daripada kita. Kita lupa ada orang dia lebih baik daripada kita, dan kita lupa sebenarnya segala kebaikan yang ada pada kita tu sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab keselamatan yang ke-8 ialah jangan ujub, jangan takjub kepada diri sendiri. Yang ke-9, kena habis juga ni, kalau tidak jumpa lagi baca kitab ni lagi, dan kita baca lain pula, boleh lagi kan? Sebab yang ke-9, kita ada 10 je, ada 2 je lagi. Ke-9 ialah senantiasa muhasabah diri dan mengingati hari berdirinya kita di hadapan Allah. Ini sebab keselamatan yang ke-9. Kita ni kena ingat, bahasa moden, bahasa sekarang ni kita panggil audit. Kalau orang ada company, dia sangat trigger bila sebut audit. Kita ada hari akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang mengaudit kita tu bukan lagi jabatan audit negara. Yang audit kita tu ialah alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang zahir dan yang tersembunyi. Siapa dia? Allah. Waktu Allah audit kita, macam mana keadaan dia? Okey? Macam mana keadaan dia? Apabila Allah audit kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Okey? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surah Al-Kahfi lah. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Ta'ala sebut tentang harta anak pinak, kemudian Allah Ta'ala sebut tentang amal soleh. Ayat 49 Allah Ta'ala sebut tentang hari akhirat ni akan berlakunya audit untuk kehidupan kita. Kata Allah, wa wudi'al kitab, ayat yang 49 surah Al-Kahfi, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ayat ke surah ke-18 ayat 49. Apabila kitab-kitab amal dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitung olehnya. Jadi bila kita ingat hari tersebut, kita berasa takut.
Bila rasa takut masa kita buat, semua supaya kitab kita tu tersimpan catatan yang baik. Dan kita ni kita semua adalah pengarang. Pengarang kita semua ni adalah pengarang. Bahasa apa? Author baik. Author, bahasa penulis. Kita ni semua penulis. Penulis kitab. Ni orang lain penulis kitab ni. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Saya juga baca je. Tapi saya juga penulis kitab. Bagaimana saya penulis kitab? Tuan-tuan puan-puan juga sedang menulis kitab. Setiap kita ada kitab masing-masing. Macam mana kita tulis kitab tu? Kita ada juru type ke, juru tulis. Kita sedang menulis kitab diary kehidupan kita dengan apa yang kita lakukan. Bila kita cakap, tertulis dalam kitab. Bila kita buat, tertulis dalam kitab. Bila kita pergi mana-mana, tertulis dalam kitab. Bila kita berinteraksi dengan siapa-siapa, tertulis dalam kitab. Semua yang kita buat dalam hidup akan ditulis dalam kitab catatan hidup kita, diary kita. Dan diary itu tidak meninggalkan sesuatu pun dalam hidup, melainkan dia tulis, sama ada kecil ataupun besar, sebagaimana dalam surah Kahfi. So bila seorang tu dia teringat, Allahu Akbar, aku ni macam mana, besok-besok kitab kita akan diterbitkan, akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pembacanya bukan orang lain, pembacanya adalah kita sendiri. Kita yang tulis, kita yang lancar, kita yang baca, dan kita juga yang akan menerima balasannya. That's our book, our own book. So bila kita teringat kepada kitab kita, lagu manalah kitab kita, tebal nipis, banyak mana dia tertulis, tak tahu. Bila tak tahu, itulah kita dah fikir siang malam. Ada hari kita lupa, memang dah. Yang saya pun banyak lupa. Banyak lupa kadang-kadang. Kalau kita buat, kita tak ingat pun tentang kitab tu. Lepas duduk mari majlis ilmu, baca macam ni, hai tu ingatlah ke aku ni, kitab aku macam mana. Hari ni kita sedang menulis kitab, esok dia akan diterbitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bacaan kita sendiri. Tapi bukan sekadar bacaan, dia adalah kitab yang memberikan sama ada baik ataupun buruk. Dan di saat itu kita semua akan berhadapan dengan Allah untuk kita diskusikan buku itu. Allah Ta'ala akan tanya kita, ada tak dalam buku tu yang tertulis yang kamu tak buat? Maka manusia akan kata, tak ada ya Allah, semua yang tertulis betul-betul aku buat. Ada tak malaikat yang mencatatkan itu menzalimi kamu? Mana dia buat tu tak, dia tulis tak serupa yang kamu buat. Kamu buat sikit, dia tulis banyak. Ada tak? Kamu buat sekali, dia tulis 2 kali. Ada tak? Tak ada. Semua 100%. Dia ada 2 keadaan. Dosa yang kita buat, apakah ada tercatat dalam kitab ataupun ada yang terpadam. Dalam 2 keadaan. Ada yang tercatat dan kemudian terhapus dengan istighfar. Maknanya bahasa mudah kan, ada ditulis, tapi bahasa mudah kalau ucap tu cancel. Ada yang tercatat kemudian ditutup dengan istighfar. Dan ada yang kita buat tiba-tiba tak ada dari sudut dihapus daripada catatan. Sebab tu dalam bila kita sebut antara kemaafan dan keampunan, ada 2. Allah ni selain daripada pengampun, dia juga pemaaf. Doa dalam kita solat dalam bulan Ramadan kan, kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu ni pemaaf. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang pemaaf. Fa'fu an, maafkanlah kami.
Ada tak beza antara ampun dan maaf? Maka para ulama bahaskan, ampun dengan maaf ni ada beza. Kerana keampunan tu kita buat dibahaskan dan kemudian diampunkan. Okey? Dan ada benda yang kita buat tidak dibahaskan, lalu dimaafkan tanpa dibicarakan. Itu maknanya mungkin dia ada dalam kitab tapi tak dibicara ataupun dihapuskan. Kita tengok tak ada dosa tu sebab dimaafkan oleh Allah. Jadi sebab tu kemaafan ni lebih besar daripada keampunan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat menggalakkan apa tu dalam kemaafan ni. Allahumma salli Muhammad. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa-siapa yang memaafkan dan membuat kebaikan lepas tu, maka pahalanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita mengharapkan kemaafan selain daripada keampunan, lebih daripada tu kita mengharap kemaafan dari Allah. Sebab ada kesalahan yang tidak dibicarakan. Ada orang masuk syurga tanpa hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab. Ada orang dibicarakan oleh Allah kemudian baru diampunkan. Dan ada orang dibacakan saja kesalahan dia dan tidak dibicarakan. Kalau kita ambil contoh keampunan dan kemaafan di dunia pun kita boleh tengok beza dia. Ada orang dimaafkan sebelum bicara. Ada orang diampunkan. Apa beza kemaafan dan keampunan? Dimaafkan belum jatuh hukum, dimaafkan. Lalu dibebaskan sebelum jatuh hukum. Tak tahu kalau dia undang-undang macam mana Pak Wan? Tarik balik. Maknanya kalau pihak keluarga tu tarik balik, dia bagi maaf lah bahasa kita kan. Dia tarik balik lalu tidak dibicarakan, dimaafkan. Dari undang-undang Islam, kalau orang tu hukum bunuh, dia sepatut kena bunuh balas. Kalau keluarga tu maafkan dia, maka dia tidak dihukum, tidak dibicarakan. Ada orang dibicarakan kemudian dihukum penjara seumur hidup, tapi bila dia minta pengampunan, diberikan pengampunan sehingga dikeluarkan daripada penjara. Jadi maknanya ada orang dari akhirat nanti, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan kita juga, bicara tidak disebut kesalahan dia kerana dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang dibicarakan kemudian dihukum ataupun disebut kesalahan dan diampunkan oleh Allah setelah itu. Dan ada juga orang yang dihukum oleh Allah kemudian diberi syafaat untuk mendapatkan keampunan. So situasi akhirat tu sangat-sangat banyak keadaan dia. Tapi bila kita berfikir, senantiasa fikir tentang perkara tersebut, insya-Allah kita akan cari jalan keselamatan. Waktu kita kata teringat kepada akhirat itu salah satu daripada jalan keselamatan. Dan yang terakhir ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-10, amar ma'ruf nahi mungkar, suruh buat ma'ruf, cegah dari benda mungkar. Ini juga salah satu daripada jalan keselamatan. Apa maksud amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ni suruh. Amar ni suruh. Suruh, menyuruh. Ma'ruf benda baik. Nahi melarang. Nahi. Mungkar benda mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bererti kita mengajak orang kepada kebaikan dan kita cegah orang daripada keburukan. Dia ada dua perkara kita kena ingat. Kita buat amar ma'ruf nahi mungkar, satu kebaikan untuk orang yang ditegur, dinasihati. Kita tegur dia, suruh dia baik supaya dia berubah daripada benda tak baik jadi baik, atau pada buruk dia tinggalkan keburukan tersebut. Satu. Yang kedua, tujuan kita buat amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk diri kita sendiri. Kerana itu adalah tanggungjawab yang Allah pertanggungjawabkan ke atas kita. Soal orang tu nak berubah ataupun tidak, itu milik Allah. Tapi kita dipertanggungjawabkan untuk buat amar ma'ruf nahi mungkar.
Sama ada orang tu terima ataupun orang tak terima, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hidayah. Sebab tu bila buat amar ma'ruf nahi munkar ni, paling basic, paling kurang ialah cegah dengan hati. Itu rasa benci kepada kemungkaran tersebut. Pasal apa? Sebab kebaikan itu datang pada kita juga. Okey, paling basic. Kalau kita kata, kalau kita cegah dengan hati, Nabi kata siapa mampu dengan tangan, dengan tangan. Siapa mampu dengan lidah, dengan lidah. Siapa mampu dengan hati, dengan hati. Kalau kita cegah dengan hati, apa implikasi kepada orang tu? Dia buat benda mungkar, kita tengok benda mungkar, kita cegah dengan hati. Mulut tak keluar, dia dengar tak? Dia tak dengar. So apa kebaikan dia? Yang kata selemah-lemah iman tu cegah dengan hati, apa dia? Kebaikan untuk diri kita. Rasa benci kepada kemungkaran, rasa tak nak, rasa tak suka, dan paling tidak mendoakan, ya Allah, biarlah dia ni jadi orang yang bertaubat, jadi orang baik. Juga dengan hati. Hati kita sayang kepada dia, hati kita rasa cinta kepada dia. Dia orang beriman, cuma dia tak boleh tinggal kemungkaran dia, ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Itu cegah dengan hati, supaya kita ni ada rasa kasih kepada kebaikan dan kita ada rasa benci kepada keburukan. Tapi kalau kita mampu lebih lagi, cegah dengan lisan, tegur, nasihat. Cegah dengan tangan, maknanya kalau dengan kuasa, dengan tangan, dengan apa yang kita mampulah. Okey. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ni adalah jalan keselamatan bagi kita. Kenapa disebut jalan keselamatan? Kerana apabila manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu juga salah satu sebab Allah mendatangkan laknat kepada umat tersebut. Kisahnya Bani Israel alaihi salam. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Bani Israel dilaknat oleh Allah kerana apabila mereka ada orang berbuat mungkar di kalangan mereka, mereka tidak cegah. Jadi kita kata kita buatlah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sebelum daripada kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita kena baiki diri kita sendiri. Yang kedua, kita kena mengenali mana yang mungkar sebagai mungkar, mana yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Faham? Kita mesti kenal mana yang baik dulu, mana yang buruk dulu. Sebab kalau kita tak kenal, kita takut kita pergi tegur orang buat baik dengan sangkaan kita benda tu tak baik. Tak, kita cegah orang buat mungkar padahal dia sedang berbuat baik. Ada tak? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab, dia cegah Nabi, jangan dakwah. Pasal apa? Kamu memporak-porandakan orang Quraisy. Pada sangkaan dia sedang buat benda mempertahankan kaum dia. Tapi sebenarnya apa yang dia buat menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam satu doa para salaf menyebut, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran itu sebagai kebenaran. Maknanya biarlah dia benar di sisi Allah dan benar pada pandangan kita. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan dan jauhkanlah kami dari kebatilan tersebut. Supaya apa? Bila kita nak tegur sesuatu benda yang mungkar, dia benar-benar mungkar. Bila kita nak suruh benda yang baik, benar-benar baik. Berapa ramai orang kempen, jom kita baca zikir ni 1000 kali, jom kita baca zikir ni 10,000 kali. Tapi sebenarnya dia tidak ada pun dalam agama. So kita tak nak juga benda macam tu. Dah. Kita ajak kita, jomlah kita buat zikir macam ni, zikir macam ni, zikir macam ni. Tiba-tiba bila kita semok, zikir tersebut bukan berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So benda tu bukan benda ma'ruf. Benda tu sebenarnya benda yang tak baik tapi dipackagingkan dengan benda baik. Bagi contoh,
Dulu kita ada surat berantai. Tahu surat berantai? Chain letter. Kemudian sekarang ni dia tak ada surat. Dia ada WhatsApp pula berantai. Dulu ada kena kos lah sikit dah. Dulu dia dapat surat tu, dia suruh kita photostat 20 keping. Bagi kepada 20 orang tu pula kena photostat 20 keping, bagi pula kepada siapa yang tak photostat dan bagi surat tu, apa jadi? Dia bala lah, macam-macam lah semua kan. Okey, bila dia dapat, saya tanya, nak bagi ke tak bagi? Dulu bagilah, sekarang tak, dia kata. Pasal apa? Dulu kita tak tahu. Sekarang bila kita dah tahu surat tu, kalau sampai kat kita, apa kita kena buat? Kita koyak je. Pasal apa? Sebab keyakinan terhadap surat tu boleh mendatangkan bala kalau kita tak sebarkan dia, adalah salah satu daripada bentuk kepercayaan kepada selain Allah. Yang memiliki manfaat dan mudarat ni siapa? Allah. Apa kaitan surat tu? Okey. Jadi kalau saya tanya, di saat kita jangan sebar. Oh, itu pandangan kita. Tak boleh tu ni, tak boleh ni. Dia memandang menyebarkan itu sebagai ma'ruf. Kita memandang menyebarkan itu sebagai mungkar. So macam mana? Sebab tu saya kata kita kena kenal benda ma'ruf dan benda mungkar mengikut disiplin-disiplin dia. So dalam akidah kita tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah. Jadi siapa-siapa yang menyebarkan dia bererti menyebarkan bentuk kesyirikan kepada Allah. Maka syirik adalah mungkar. Jadi kita kena kenal pasti dulu mana yang mungkar, mana yang ma'ruf, sebelum daripada kita mencegah benda mungkar atau menyuruh benda ma'ruf. Disebut dalam bahasa para ulama, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang yang menginginkan kebaikan tapi sebenarnya dia tidak menemuinya. Okay? Dia nak benda baik. Sebagai kita kata contoh, berlaku Arab Spring dekat Arab. Semua orang tujuan dia baik. Arab Spring adalah baik. Saddam Hussein digulingkan, tujuan dia baik. Apa lagi? Mana lagi? Iraq tu Saddam Hussein lah. Lepas tu Libya, Gaddafi, tujuan dia baik. Tapi dia dapat tak kebaikan yang dia cita-citakan? Tak dapat. Kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak kebaikan tapi dia tidak menemui kebaikan tersebut. Pasal apa? Sebab jalan yang dia pilih bukan jalan yang Allah Ta'ala tetapkan. So kalau tu kes besar, kes kecil, surat berantai tadi, amalan-amalan zikir yang disebarkan, diajarkan untuk diamalkan, semua bentuk mana saja baik mesti baik di sisi agama, dan mana saja mungkar mesti diiktiraf mungkar di sudut agama. Kalau kita tak tahu macam mana? Saya nak amal ma'ruf nahi mungkar tapi saya tak tahu. Nabi SAW tak syarat kita semua benda apa yang ada dalam kemampuan kita, dalam ilmu pengetahuan kita, yang tu kita buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita buat. Banyak kadang kalau kita tak tahu, kita tawakuf. Yang ni saya tak tahu nak katalah. Saya pun masih lagi belajar. Dia kata, saya tak tahu benda ni baik ke benda ni buruk. Saya tak tahu. Saya tawakuf dulu. Tapi benda confirm ni dah ada dah. Ni hak Nabi kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So kita terus kepada yang dah jelas daripada Nabi SAW. Itu lebih baik untuk kita, insya-Allah. Baik, itulah 10 prinsip keselamatan yang saya syarahkan daripada buku ni. Walaupun sebenarnya banyak lagi intipati yang disebut, cuma apa yang disebut tadi mungkin lebih mendapati kehidupan kita sehari-hari dalam keadaan kita setempat ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan kena tanya? Ya. Sebab kita selalu cakap maaf
pun maaf. Mhm. Jadi kalau kita minta membaik, minta maaf kepada ampun, ya. Minta ampun dengan minta maaf. Dalam kad kita tulis maaf zahir dan batin. Jadi sebab kita tulis. Mungkinlah maaf. Sebenarnya dalam bahasa kita pun kita dah agak nampak kemaafan itu lebih luas daripada keampunan. Dalam bahasa kita pun kita faham kemaafan itu lebih luas daripada keampunan. Jadi sebab tu baiknya kita minta maaf. Dalam kita dengan siapa-siapa lah. Yang pertama, yang kedua, sebab kita memang tak boleh nak hukum siapa-siapa kan. Jadi kita minta kemaafan daripada dia lah. Dan kita juga bersifat memaafkan, mudah-mudahan Allah memberikan kemaafannya kepada kita, InsyaAllah. Ada lagi soalan? Tak ada tu faham belakang tu. Kau kena tanya tu pasal nampak dia sebelah tu. Dah rasa perut pun lapar dah kali. InsyaAllah lah ada rezeki kita jumpa sekali lagi. Mohon dan maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kedamaian, keselamatan, kebaikan kepada semua orang yang ada di tempat kita dan di seluruh dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita, terutamanya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kerana waktu sekarang kita boleh dikatakanlah agak getir dan kritikal. Mungkin tidak sekritikal tempat lain, tapi sekurang-kurangnya kita masih berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dengan apa yang berlaku, dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan keselamatan dalam kehidupan kita di akhirat sana, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.